Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang sedang menonton video ini. So, kumpulan kami akan membentangkan topik kebolehpercayaan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Irma binti Rahim, Fitriah binti Abdullah, Hong Jia Jing, D. Audrey Robertson dan juga Choi Shun Mei. Pengenalan. Ujian mengandungi satu atau gabungan beberapa item. Setiap item mesti mengandungi ciri-ciri tertentu. Item yang baik tidak semestinya membuatkan sesuatu ujian itu baik kerana ujian bukanlah hanya sekadar gabungan item-item. Selain item yang baik, setiap ujian mestilah mempunyai beberapa ciri, iaitu kebolehpercayaan, kesahan, keobjektifan, kebolehtakbiran, kemudahtaksiran dan lain-lain. Satu ciri yang penting bagi satu set skor ujian sejauh mana ukuran yang konsisten dan bebas ralat. Maka yang sangat boleh dipercayai adalah tepat. Boleh dihasilkan semula dan boleh digenerasikan kepada keadaan ujian lain serta instrumen ujian lain yang serupa. Kebolehpercayaan merujuk kepada ketekalan pengukuran, iaitu untuk melihat sejauh manakah skor ujian yang konsisten atau keputusan penilaian lain adalah dari satu ukuran ke ukuran yang lain, menurut Brownlow tahun 2000. Ini juga bermakna bahawa ujian diberikan pada keadaan yang sama tetapi pada masa yang berbeza sejauh manakah yang menghasilkan keputusan. Teori ujian klasik juga disebut sebagai Classical Test Theory. Teori ujian klasik merupakan teori tentang skor ujian dan teori ini memperkenalkan tiga konsep, iaitu skor dicerap, observed score X, skor sebenar true score T dan ralat pengukuran error score E. Manakala menurut Thorndike 2001, dalam konteks CTT, indeks kebolehpercayaan ujian dihitung berdasarkan korelasi antara markah sebenar dengan markah cerapan calon. Model ini merupakan asas kepada teori kebolehpercayaan, iaitu X sama dengan T tambah E, di mana X ialah skor dicerap, observed score, maka yang diperolehi daripada ujian. T ialah skor sebenar, true score, skor sebenar jika tiada sebarang ralat. E pula ialah selisihan atau ralat, error score, perbezaan antara skor sebenar dan skor dicerap. Ralat ialah beza antara nilai sebenar dan nilai yang didapati dalam pengukuran. Ukuran ralat yang tinggi akan mewujudkan nilai kebolehpercayaan yang rendah, manakala ukuran ralat yang rendah akan mewujudkan nilai kebolehpercayaan yang tinggi. Pengukuran yang tiada ralat mempunyai ketekalan yang maksimum dan sebaliknya. Nilai kebolehpercayaan yang boleh diperoleh bergantung kepada kedua-dua ukuran sebenar dan ukuran ralat. Ralat terbagi kepada dua jenis. Yang pertama, ralat sistematik, yang kedua, ralat rawak. Ralat sistematik ialah ralat yang cenderung untuk mengalihkan semua pengukuran secara bersistem sehingga nilai minnya tersasar daripada nilai sebenar. Faktor yang wujud secara sistematik dalam pengukuran boleh ubah dalam sampel kajian. Faktor yang boleh dikawal. Dalam konteks fizik, ralat ialah alat pengukuran. Dalam konteks pentafsiran pendidikan, ralat ialah item ujian. Contohnya, arahan peperiksaan, kekaburan item, perbezaan dari segi pemerhati, dan juga penskoran. Ralat sistematik ini membawa impak kepada perubahan mean dalam sampel dan ini menyebabkan wujudnya bias dalam pengukuran. Selamat sejahtera, saya D. Audrey Robertson, nombor matriks 272690. Saya akan sambung pembentangan dengan ralat rawak. Ralat rawak merupakan satu kesalahan rawak yang tidak boleh diramalkan dan ianya berlaku secara kebetulan. Jadi kesalahan ini dia tidak tetap kepada satu skala nombor sahaja, tapi dia bervariasi, dia pelbagai secara rawak berdasarkan kelalaian seseorang individu ataupun pengkaji. So dengan erti kata lain, ralat rawak ini adalah disebabkan oleh perubahan keadaan yang tidak dapat diramalkan dan tidak boleh dikawal oleh pemerhati itu sendiri. Jadi hal ini dia akan mengakibatkan satu serakan bacaan di sekitar bacaan yang sebenar. Antara contoh ralat rawak yang sering berlaku semasa eksperimen dijalankan
ialah ralat paralaks, di mana individu melakukan kesilapan semasa membaca alat pengukur. Jadi bacaan skala yang diperoleh adalah salah. Sebab kenapa? Sebab kedudukan mata relatif kepada skala itu kurang sesuai semasa membaca skala. Contohnya seperti di dalam gambar di dalam slide ini. Selain itu, contoh ralat rawak yang lain ialah mengambil bacaan-bacaan yang berubah dengan masa. Contohnya tidak konsisten dengan satu-satu masa yang tertentu. Macam tu. Kedua, kesalahan dalam pengiraan, dan akhir sekali ialah individu itu sendiri yang bersikap cuai semasa menjalankan eksperimen. Di mana kemungkinan besar individu tertuang keluar isi padu air. Namun begitu, ralat rawak dapat dikurangkan dengan mengulangi bacaan dan juga dan kemudiannya mengambil purata bagi bacaan-bacaan yang telah diambil itu. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Fitri binti Abdullah, nombor matrik 269974. Saya akan membentangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebolehpercayaan. Terdapat beberapa aspek yang perlu diambil kira dan salah satunya adalah kandungan ujian. Yang pertama adalah tempoh ujian. Semakin panjang tempoh ujian, semakin tinggi kebolehpercayaannya. Tempoh ujian yang lama akan dapat memberikan persempalan yang baik dari segi tingkah laku yang ingin diukur oleh guru, dan juga skornya kurang diganggu kerana kurangnya kebergantungan kepada jawapan yang berbentuk tekaan atau kebetulan. Dan ujian yang lebih banyak itemnya itu selalunya lebih stabil kerana guru ni dia mempunyai peluang untuk menyoal item yang sama beberapa kali. Yang kedua adalah masa terhad. Kelajuan adalah faktor dan lebih dipercayai daripada ujian yang dijalankan pada masa yang lama. Hal ini kerana tempoh yang lama mempunyai indeks kepercayaan yang rendah. Oleh kerana tempoh masa yang lama itu akan memberikan masa yang lebih kepada pelajar dan akan menyebabkan mereka berasa bosan. Tempoh masa yang lama akan memberi peluang kepada pelajar untuk meniru semasa peperiksaan. Yang ketiga, kesukaran item. Pembuat ujian hendaklah menyebarkan markah dalam julat suku daripada mempunyai item sukar atau mudah semata-mata. Hal ini kerana item mudah membolehkan kebanyakan pelajar dapat menjawab dengan baik dan skornya juga hampir sama. Manakala item yang sukar akan menyebabkan pelajar sukar untuk menjawab dan skor mereka berbeza. Ujian yang sukar dapat meningkatkan indeks kebolehpercayaan. Seterusnya, aplikasikan taksonomi Bloom dalam membuat soalan. Jadi, taksonomi Bloom ini biasanya dijadikan sebagai satu rujukan oleh guru untuk mereka membina soalan dari aras rendah sehingga aras tinggi, untuk di mana guru itu boleh mengukur pengetahuan, kefahaman dan kemahiran pelajar itu sendiri dari segi mereka menjawab item tersebut. Yang keempat, objektiviti jawapan. Jawapan yang lebih objektif lebih mempunyai indeks kebolehpercayaan yang tinggi, dan sebaliknya. Objektiviti jawapan ini adalah tujuan atau maklumah item itu dibina, dan pemeriksa dia perlu tahu dan faham tujuan satu item itu dibina. Hal ini kerana jawapan yang biasanya berbentuk objektif itu responnya adalah lebih tepat, dan pemeriksa akan memberi jawab markah yang sama. Manakala jawapan yang berbentuk subjektif mempunyai indeks kebolehpercayaan yang rendah kerana markah yang akan diberikan oleh pemeriksa adalah berbeza mengikut skema jawapan yang disediakan. Yang terakhir, kehomogen item. Item ujian homogen ialah item-item yang mempunyai kesamaan dari segi prestasi dan peluang untuk dipilih oleh pelajar. Bermakna tiap-tiap option mestilah berkaitan antara satu sama lain dan ada daya tarikan untuk dipilih oleh pelajar. Sebagai contoh macam ujian objektif aneka pilihan. Jawapan atau distractor dia perlu tidak bias sehingga pelajar itu mudah mengenal pasti jawapan, dan option yang tidak
Tiada persamaan boleh menjejaskan indeks kebolehpercayaan skor ujian tersebut. Indeks kebolehpercayaan akan tinggi apabila terdapat banyak ketidakseragaman dalam item yang disediakan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih, dan saya akan serah kepada pembentang seterusnya. Terima kasih kepada rakan saya. Nama saya Hong Jia Jing, nombor matrik 269874. Saya akan sambung dengan bahagian pentadbiran ujian. Pentadbiran ujian perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang berkaitan dengan perjalanan ujian. Dalam usaha menjamin kebolehpercayaan sesuatu ujian, beberapa aspek yang perlu diambil kira ialah pengawasan ujian, persediaan tempat ujian, persediaan kertas ujian dan arahan ujian. Aspek yang pertama ialah pengawasan ujian. Pengawasan ujian merujuk kepada pemeriksaan terhadap persediaan ujian, calon yang mengambil ujian, prosedur ujian dan lain-lain lagi oleh pihak pengawas ujian. Antara peranan pengawas ujian adalah menyimak terlebih dahulu bilangan kertas peperiksaan yang disediakan sepadan dengan bilangan calon peperiksaan. Selain itu, ketua pengawas dan pengawas peperiksaan perlu jelas tentang prosedur peperiksaan seperti prosedur calon memasuk ke dalam dewan peperiksaan, prosedur selepas tamat menjawab soalan dan sebagainya. Segala prosedur perlu dilaksanakan dengan lancar dan sistematik agar tidak menimbulkan perasaan panik dalam kalangan calon. Bukan itu sahaja, ketua pengawas juga perlu membuat persediaan jika terdapat calon yang memohon untuk mengambil peperiksaan di luar dewan peperiksaan. Perkara yang paling penting dalam pengawasan ujian ialah semua pihak bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan dan kerahsiaan tentang ujian sebelum semua proses penilaian diselesaikan. Aspek yang seterusnya ialah persediaan tempat ujian. Termasuklah kemudahan seperti meja kerusi, kipas angin, lampu, tingkap dan sebagainya. Pihak sekolah dan pengawas peperiksaan perlu mengelakkan memilih tempat yang bising supaya tumpuan calon tidak diganggu. Pemilihan tempat juga perlu mempertimbangkan untuk calon yang lemah di mana mereka amat memerlukan suasana yang selesa untuk menjawab soalan sebaik-baiknya. Lazimnya, tempat duduk calon juga dijarakkan untuk mengelakkan tindakan peniruan dan memudahkan pergerakan pengawas peperiksaan dalam dewan peperiksaan. Aspek yang ketiga ialah persediaan kertas ujian. Pihak pengawas perlu memastikan semua kertas ujian yang disediakan adalah sepadan dengan subjek yang akan diambil oleh calon. Misalnya, pengawas tidak mengambil kertas soalan subjek sains pada waktu peperiksaan subjek bahasa Melayu. Seterusnya, setiap kertas ujian perlu dicetak dengan jelas dan mudah dibaca oleh calon. Kertas tambahan seperti kertas OMR, kertas garis atau kertas graf perlu disediakan dalam dewan peperiksaan. Dengan itu, pengawas peperiksaan perlu sentiasa peka dengan permintaan calon semasa menduduki peperiksaan. Aspek yang terakhir ialah arahan ujian. Arahan ujian terdiri daripada dua bahagian, iaitu bahagian pertama, bahagian arahan dalam kertas peperiksaan, dan bahagian kedua, bahagian arahan secara lisan. Berikut merupakan contoh-contoh arahan ujian. Bagi arahan dalam kertas peperiksaan, calon dapat mendapatkan arahan melalui kertas soalan seperti di muka depan atau pada soalan-soalan peperiksaan. Seperti contoh yang dipaparkan di sini, iaitu jawab semua soalan dalam bahagian A dan bahagian B dalam kertas soalan yang disediakan. Sila tulis jawapan anda pada ruang yang disediakan. Dan panjang jawapan anda hendaklah tidak kurang daripada 250 patah perkataan. Kemudian, bagi arahan secara lisan akan diberikan oleh ketua pengawas peperiksaan.
Arahan yang diberikan perlu jelas supaya tidak menimbulkan kekeliruan sebelum calon mula menjawab. Arahan akan diberikan mengikut peringkat, iaitu sebelum mula menjawab, semasa mula menjawab, sebelum tamat masa menjawab, dan selepas tamat masa menjawab. Contoh arahan adalah seperti yang dipaparkan di sebelah, iaitu calon diarahkan untuk memasuki ke dalam dewan peperiksaan. Calon diarahkan untuk menulis nama dan angka giliran pada kertas soalan. Calon boleh mula menjawab soalan sekarang. Calon diingatkan bahawa masa menjawab masih tinggal lagi 30 minit dan masa menjawab telah tamat, sila berhenti menulis. Oleh itu, semua aspek yang disebutkan tadi adalah penting bagi menjamin kebolehpercayaan sesuatu ujian. Sekiranya semua aspek dijaga dengan baik, maka kebolehpercayaan dapat dipertingkatkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Irma binti Rahim dengan nombor metrik 270350 akan menerangkan berkaitan dengan faktor yang ketiga, iaitu pengambil ujian. Pengambil ujian ini dikatakan sebagai salah satu faktor yang berkaitan dengan kebolehpercayaan adalah apabila seseorang pengambil ujian itu mengalami masalah yang boleh mendatangkan gangguan semasa pengambil ujian menjawab instrumen soalan seperti faktor tekanan ataupun cemas, sakit kepala, kesihatan yang kurang baik dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang boleh mengganggu pengambil ujian semasa menjawab soalan instrumen. Okey, sebagai contoh, pengambil ujian ni kita namakan sebagai Ali. Okey, so Ali dia mengambil ujian pada bulan Ogos di mana dia mengalami masalah gangguan iaitu kesihatannya yang kurang baik. Contohlah kita bagi dia mengalami selesma yang sangat teruk. So, dalam bulan Ogos tu dia mengambil ujian dengan gangguan selesma yang teruk dan maklum balas yang diberikan oleh Ali di dalam ujian tersebut adalah kurang memuaskan ataupun kurang baiklah. So, apabila Ali mengambil ujian pada bulan Disember contohnya, dengan keadaan Ali mengalami kesihatan yang baiklah, tiada gangguan apa-apa, tiada masalah kesihatan apa-apa, dia dalam keadaan yang baik. So, maklum balas yang diberikan oleh Ali pada ujian pada bulan Disember tersebut adalah baik juga. So, di sini kita dapat tengoklah perbezaan yang diberikan oleh Ali sebagai pengambil ujian dan instrumen yang dijawab oleh Ali adalah berbeza, di mana pada bulan Ogos yang dia merasa tidak sihat dengan selesma yang teruk tu, dia menjawab dengan keadaan yang kurang baik dan maklum balas yang diberikan adalah kurang memuaskan. Begitu juga sebaliknya di bulan Disember dia mempunyai kadar kesihatan yang baik dan maka dia punya maklum balas pun adalah baik. Okey, seterusnya adalah kebolehpercayaan yang kukuh itu tidak menjamin keputusan ujian bagi seorang pengambil ujian adalah menggunakan skor yang sebenar, tetapi perlu menggunakan gabungan kedua-dua skor sebenar dan juga skor ralat. Apa ni skor sebenar dan juga skor ralat? So, skor sebenar ni merupakan skor bagi seorang pengambil ujian apabila dia menjawab instrumen tanpa sebarang gangguan, atau dengan kata lain dia dalam keadaan yang sihat, tiada tekanan, cukup tidur, tiada sebarang gangguan yang dialami oleh pengambil ujian semasa menjawab instrumen. Manakala skor ralat ni pula merupakan margin ralat yang perlu ditambah ke dalam ujian tersebut dengan mengambil kira faktor gangguan lah, seperti kurang tidur ataupun tekanan. So, pengfaktoran skor ralat ni dia jadi
pentinglah supaya faktor lain yang memberikan kesan negatif kepada pengambil ujian itu sendiri, yang mana boleh menyebabkan kebolehpercayaan menjadi lebih rendah. So mengambil kira skor ralat ni adalah pentinglah dalam menjadikan kebolehpercayaan itu adalah di tahap yang kukuh. Kesimpulannya ialah untuk mempunyai tahap kesahan yang tinggi, sesuatu instrumen ujian itu perlulah mempunyai tahap kebolehpercayaan yang tinggi juga. So, kebolehpercayaan ni kita boleh simpulkanlah ia merupakan satu ketekanan ukuran ujian yang boleh dipercayai menghasilkan markah yang serupa merentas apa jua keadaan dan juga apa jua situasi yang dialami oleh pengambil ujian. So, kebolehpercayaan ni juga boleh dipengaruhi oleh beberapa faktor lah, seperti yang kami telah bentangkan tadi, iaitu faktor kandungan ujian, pentadbiran ujian dan pengambil ujian. So, kebolehpercayaan ni juga boleh dikaitkan dengan skor sebenar dan juga skor ralat. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.